Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruzana binti Ibrahim melaporkan persembahan daripada kumpulan 1 telah menarik pelbagai perhatian netizen di Malaysia. Ini kerana mereka mengetengahkan isu tamadun Melayu yang membawa amalan dan tradisional di Malaysia. Mari saya paparkan ahli kumpulan ini. Kumpulan ini terdiri daripada 6 orang. 5 daripadanya mencari maklumat yang diperlukan dan seorang daripadanya telah membuat slide presentation yang kita akan paparkan kemudian. 5 daripada pencari maklumat ini adalah Batrisha, Aiman, Hakimi, Hafifah dan juga Ruzana. Satu daripadanya membuat slide adalah Anis Atira. Menurut daripada penelitian yang telah dibuat, maka saya paparkan juga kepada anda isi kandungan yang akan membongkarkan segala topik perbincangan yang dibawa. Isi kandungan mempunyai 9 topik yang perlu dibicarakan. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, persoalan kajian. Ketiga, objektif. Keempat, kepentingan kajian. Kelima, metodologi kajian. Dan keenam, perbincangan. Penutup adalah yang terakhir dan juga ke-8, ke-9 adalah rujukan dalam lampiran yang telah dikumpulkan. Saya bawakan kepada anda rakan-rakan setugas saya. Dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Aiman bin Azizi dan saya akan memulakan dengan pendahuluan. Jadi, apa itu adat dan amalan tradisional? Adat dan amalan tradisional adalah salah satu perkara penting dalam kehidupan sesetengah kelompok masyarakat sehingga ia dianggap sebagai satu identiti budaya kepada sesebuah masyarakat. Walaupun dunia semakin maju dan berkembang, tetapi adat dan amalan ini masih lagi menjadi satu perkara yang tidak pernah dilupakan. Malah ia masih diamalkan walaupun ada di antaranya bertentangan dengan agama dan rasional pemikiran manusia, terutamanya bagi masyarakat di Asia. Jadi itu sahaja untuk pendahuluan. Saya akan teruskan dengan Ahmad Arif Hakimi dengan persoalan kajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hakimi dan saya akan membincangkan tentang persoalan kajian. Yang pertama, mengenal pasti bagaimana amalan dan adat tradisional yang masih digunakan pakai oleh masyarakat di Malaysia pada masa kini. Yang kedua, mengenal pasti apakah kepentingan dan amalan dan adat tradisional yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia dan amalan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia pada masa kini. Yang ketiga, menjelaskan amalan dan adat tradisional yang dianggap sebagai satu identiti sebuah masyarakat di Malaysia. Yang terakhir, mengenal pasti amalan dan adat tradisional yang masih diamalkan pada masa ini walaupun bertentangan dengan agama tradisional pemikiran manusia di Malaysia zaman sekarang. Sekian, terima kasih dan saya akan serahkan kepada Batrisha untuk objektif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Hakimi. Nama saya Nur Amira Batrisha binti Abdul Halim dan saya akan menerangkan tentang objektif kajian amalan-amalan dan adat tradisional yang masih dipakarkan oleh masyarakat pada masa kini. Untuk objektif kajian yang pertama ialah untuk mengkaji amalan dan adat tradisional yang masih dipakarkan oleh masyarakat di Malaysia pada masa kini. Objektif yang kedua untuk mengkaji kepentingan amalan dan adat tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia pada masa kini. Seterusnya, untuk mengkaji amalan-amalan dan adat tradisional yang dianggap sebagai satu identiti sebuah masyarakat di Malaysia. Akhir sekali, untuk menenaraikan dan menganalisa amalan dan adat-adat tradisional yang masih diamalkan pada masa kini walaupun bertentangan dengan agama dan rasional pemikiran manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Kepentingan kajian yang pertama ialah memperlihatkan adat dan amalan tradisional yang masih digunakan pakai oleh masyarakat Melayu di Malaysia pada masa kini. Yang kedua ialah untuk menambah dokumentasi tentang kajian adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Akhir sekali, untuk dijadikan panduan dalam kehidupan, khususnya untuk membentukkan cara pengamalan adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu di Malaysia pada masa ini. Sekian sahaja daripada saya dan saya akan paskan kepada Hafifah untuk penerangan selanjutnya. Terima kasih. Seterusnya, metodologi kajian. Dengan metodologi kajian, kami menggunakan 4 kaedah, iaitu kaedah yang pertama ialah kami mengaitkan persoalan kajian, objektif kajian dan juga hasil kajian. Dengan ketiga-tiga kaedah ini, kami berjaya membentukkan jawapan-jawapan yang relevan untuk persoalan kajian kami.
Kaedah yang kedua ialah kaedah membimbing ke arah mendapatkan maklumat dan data yang berhubung dengan tujuan kajian. Di sini kami menjalankan kajian dengan mengumpulkan satu jawapan dan juga jawapan yang lain dan kami menggabungkan menjadi satu jawapan yang relevan. Kaedah yang ketiga iaitu kami menggunakan kaedah kajian selidik dan juga media atas talian untuk mengumpulkan maklumat persoalan kajian kami. Untuk kaedah yang terakhir iaitu kaedah yang keempat, tidak lupa kami menggunakan kaedah yang berdasarkan jurnal dan artikel untuk mendapatkan jawapan tentang adat dan amalan-amalan tradisional Melayu. Kita beralih ke perbincangan kajian. Ini adalah ringkasan perbincangan kajian yang telah kami dapati melalui proses kaedah-kaedah yang telah saya beritahukan tadi. Seperti yang sedia maklum bahawa kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India mempunyai adat dan amalan-amalan yang tersendiri. Dan dengan ini kita dapat lihat melalui perbezaan antara kaum-kaum ini adalah contohnya perayaan dan juga perkahwinan. Dan seperti yang kita sedia maklum juga bahawa adat dan amalan-amalan turun-temurun ini akan berkekalan hingga ke akhir zaman. Untuk adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu, kita boleh lihat melalui contoh perkahwinan. Perkahwinan mereka masih lagi mengekalkan konsep yang sama seperti masyarakat dahulu, di mana mereka masih lagi menggunakan konsep berminang, bertunang, bersanding dan juga polimatul urus. Itu sahaja daripada saya untuk metodologi kajian dan juga perbincangan kajian. Terima kasih Hafifah. Jadi saya, Anisha binti Zamzidi akan menyambut untuk bahagian penutup. Bagi kajian ini, hal yang dibicarakan ialah tentang adat dan amalan tradisional yang masih dipakai oleh masyarakat Indonesia pada masa kini. Adat dan amalan tradisional masyarakat dipilih sebagai tajuk ialah masyarakat Melayu iaitu tamadun Melayu. Dibincangkan juga tentang kepentingan dan amalan tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini. Selain itu, sebab kenapa adat dan amalan tradisional yang diamalkan dianggap sebagai satu identiti sesebuah masyarakat di Malaysia. Kemudian, senarai dan analisa akan dibuat bagi setiap adat dan amalan tradisional yang masih diamalkan pada masa kini, walaupun bertentangan dengan agama dan rasional pemikiran masa yang berbela kaum di Malaysia. Seterusnya kita akan beralih kepada rujukan. Terdapat 3 rujukan daripada 7 rujukan yang kami perolehi, iaitu artikel daripada Prof. Emeritus Datuk Ibrahim Komo, Pengerusi Majlis Warisan Kebahasaan dan Fellow Penyelidikan Utama Universiti Kebahasaan Malaysia daripada Berita Harian Online. Dan seterusnya ada Resam Masyarakat Melayu dan Adat Amalan Tradisional Melayu daripada Tulis FM. Dan akhir sekali ialah Jurnal Sains Insani, Definisi Melayu dalam Perlembagaan Malaysia dan kesannya terhadap kefahaman dan amalan ajaran Islam di Malaysia. Kita sambung pada lampiran. Terdapat 2 lampiran yang telah saya lampirkan, iaitu gambar pertama adalah adat perkahwinan Melayu dan juga gambar kedua perpaduan nasional diperlakukan bagi menyelesaikan wawasan kebangsaan bersama 2030. Sekian sahaja daripada kami. Syukran. Kembali kepada saya, jadi saya tinggalkan anda dengan video ini.